وأهله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذريته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وإلى روح الشيخ إبراهيم البدوري رحمه الله تعالى ثم إلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البلتاني الجاوي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ صالح بن موسى القدحي رحمه الله تعالى على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Kata musannif rahimahullah ta'ala wajibu mara itu dah tulis di tasan sun sikit nakala daripada Tok Guru, mana kita turut dia lah. Tu tulis betul tasan sun tu. Ilat tasansun itu mustahil. Ilat tasalsul itu mustahil kerana himpun dua yang berlawanan. Kerana himpun dua perkara yang berlawanan, iaitu tidak ada kesudahan dan ada kesudahan. Ada kesudahan dengan dikira pada wakil dan periksaan. Tidak ada kesudahan
dengan dikira pada dakwaan. Maksudnya mula-mula kita dakwa bahawa perkara itu tidak ada kesudahan, kemudian apabila dikira pula maka ada kesudahan, bandingnya satu urat tali yang kita dakwa bahawa hujung tali itu tidak ada kesudahan pada pihak huminya, tetapi apabila kita pegang tali itu dan ditarik walau dengan lama masa sekalipun, tentu ada kesudahan juga pada pihak huminya itu. Dan tasansun ini sikit lagi dah dia tulis itu dikira pada pihak madi adapun tasansun pada pihak mustaqban itu tidak mustahil. Itu dia. Jadi kalau orang kata tasansun ni mustahil ke? Kita jawab kata mustahil. Sebab apa tasansun tu mustahil? Jawab kata kerana berhimpun dua perkara yang berlawan.
ada benda yang berlawan duk beripung tak boleh jadi. Tu. Supaya kita kata besar dan kecil mari duk hipung oleh satu benda ya tak boleh jadi. Kerana ia berlawan dua tu. Tinggi dan rendah mari hipung oleh satu benda tak boleh jadi kerana benda tu berlawan nama dia. Maka tasansun ni ada benda yang berlawan hipung dalam dia. Mana? Satunya berkesudahan, suk. Dan yang keduanya tidak berkesudahan, tak suk. Suk dan tak suk. Sudah dan tak sudah. Berkesudahan dan tak berkesudahan. Tu berlawan lalu. Berkesudahan ke mana? Tak berkesudahan ke mana? Jawab kata tak berkesudahan tilik kepada dakwaan kita, kata tak sudah, tak suk. Ada satu tali kita dakwa. Tali tu panjang mari. Kita tarik ni tali mari lek belakang kita. Lek belakang. Kita tahu tali ni panjang. Tali panjang. Kita tarik dia lama dah. Tarik mari ni lek hujung, lek humi lek tu. Ni lek hujung lek kita ni. Kita tarik. Lama-lama kita tarik tu kita kata, panjang tali ni. Sangat panjang tali ni. Tak suk dah nampaknya. Kita tarik pula. Tarik sampai kepada tua kita. Tak suk lagi. Duk mari mana? Tak suk lagi. Kita dakwa kata, tidak suk dah nampaknya. Panjang berdoa ni. Sehingga kalau kita ganti anak cucu kita sekalipun duk pakat duk gila tarik sampai 2 3 4 kali cucu cicit cocok dah pakat duk tarik lagi. Tak suk lagi. Tu pun pada dakwa saja. Kerana bila kita kira sungguh, dia akan suk juga lek humi. Lek humi dia tak bertambah benda. Tak suk tu pada dakwa kita, tapi bila kita kira dia kena suk. Kerana lek humi satu benda dia tak bertambah. Kalau ia ada sekali kitab yang kata sepatut nenek kita ia tok tak akan beranak cer dah. Ia suk lek humi tu. Orang mati bila suk kita atas, kita mari di mana? Kita mari di ayah kita. Susuk kena pada siapa tu ada ke? Tu ada daripada mana? Daripada ya ada juga. Ya ada humi dia orang yang buat dia tu. Kerana lek hujung lek humi tu tak bertambah lagi. Maka terkira pada dakwah kata tak suk. Tapi bila kira sungguh pada wakil pada periksa ya suk. Maka dua perkara tu beripung mari jadi berlawan. Mustahil sasansun itu. Dakwah saja kata tidak ada suk. Ya benda kena suk juga. Cuba kita kata ada anak sungai, ada carak. Kita kata panjang carak ni. Kita lalu turut air carak ni panjang. Kita berjalan mari sampai ke sebulan dah tak suk lagi. Kita tak suk dah apa. Air sungai ni atau carak ni. Tak suk dah apa. Terjalan lagi. Jalan sampai ke sebulan pula tak suk lagi. Suk-suk kita mati. Kita pesan wasiat kepada anak kita suruh berjalan cari tengok. Mari mana humi dia ni. Humi sungai ni atau humi carak ni. Kalau sekiranya bertahun-tahun berjalan sekalipun, dia kena suk juga oleh humi. Kerana humi dia tak bertambah dari sana. Tu. Tak itu ke? Dia kena ada humi, dia tak kata tambah gila tu. Tu. Dia tak tambah ke lek hujung tu dah. Maka tasansun tu kira mari lek belakang, jangan kira kat depan. Tu kata kira kat depan ni tak mustahil. Sebab apa? Sebab nikmat syurga ni dia bertambah seumur. Tak suk juga nikmat syurga. Sebuah kayu syurga. Kita makan dia tumbuh kelik semula. Kita ambil dia tumbuh kelik semula. Duk lagu tu lah siapa tak suknya. Maka tak berkesudahan sebelah ke depan tu tak mustahil. Adapun tak berkesudahan sebelah belakang tu hak tu jadi mustahil. Tu rupa dia. Tu orang panggil tasansun. Tasansun ni pun nyata kata mustahil. Dot pun mustahil. Tu. Kalau gitu bila Allah Ta'ala ya ada orang buat dia. Patut orang buat dia tu siapa? Kalau orang yang buat Tuhan tu nak kepada yang buat juga, dia tak lepas pada dua ni. Buat emangnya duk pusing balik ke tempat tulah, iaitu dah dot. Hak tu mustahil kerana beripung dua belah mana, iaitu dua dan kemudian.
Zaid buat Umar, Umar buat Zaid. Teka Zaid buat Umar, Umar tak ada lagi. Teka Umar buat Zaid, Zaid tak ada lagi. Iaitu Zaid tu ada tak ada tak dalam masa tu lah. Hak tu mustahil. Tu hak tu dud, hak tu mustahil. Ada pun tasansur pun mustahil dengan sebab tak ni. Sebab itulah syarah kita kata wahuma, dan bermula kedua-dua ad-dauru awit tasansulu tu muhalani ay mustahilani, mustahil oleh kedua-dua, akal tak terima sama sekali, tak liyadi. Apa makna muhalani? Tafsir ay la yumkinu, tak mungkin, la yumkinu ay la yumkinu aqlan, tidak mungkin, tak boleh jadi pada akal. La yumkinu wujuduhuma ay subutuhuma, tak mungkin oleh sabit kedua-dua, kedua dud dan tasansun. Nak give sabit dua benda tu tak lihat di pada akal-akal, tak terima. Sebab tu, sebab apa? Sebab beripung dua benda yang berlawan yang kita tulis dah marai. Tak itu kan? Tak boleh hadi. Kalau gitu wa haisu wajabalahu ta'ala al-kidamu, dan sekira-kira tentu dan mesti lahu baginya, bagi Allah Ta'ala tu al-qidamu al-ittisafu bil-qidami, tetap kala wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, istahala alaihi, nascaya mustahil, tak boleh jadi, akal tak terima, tentu tidak, alaihi atasnya, atas Allah Ta'ala, didduhu, yani al-ittisafu bididdihi, bersifat dengan lawannya, lawan bagi kidam. Mana did dia? Wa huwal hudus, iaitulah baru. Baru masa kritikak ni dah masya-Allah duk gi yuk jauh tu ni jadi clay tu. Habis itu tu maka hak tu mustahil, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kekal. Cuba kita tulis bahasa Jawi, tulis betul apa dia wad dalilu dah, wad dalilu ala zalika saat ni tu, yakni jikalau ringkas-ringkas tu dah. Jadi jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sedia, nascaya bersifat ia dengan baharu ada. Dan jikalau bersifat Allah dengan baharu, nascaya mesti berhajat kepada tukang yang membaharukan dia. Dan jikalau berhajat kepada yang mengadakan dia, nascaya tidak lepas daripada salah satu dari dua keadaan. Pertama, daurun, iaitu berpusing
berhajat kepada tempat permulaan. Misalnya, Tuhan yang pertama berhajat kepada Tuhan yang kedua. Padahal Tuhan yang kedua berhajat juga kepada Tuhan yang pertama. Maka mustahil kerana berhimpun dahulu dan kemudian pada satu Tuhan, yakni ketika ia menjadikan orang dia ada dulu dan ketika dia dijadikan oleh orang dia ada kemudian. Maka mustahil. Dan kedua, tidak lepas daripada tasalsul, yakni bertali-tali, berhajat. Misalnya, Tuhan pertama berhajat kepada Tuhan yang kedua. Untuk mengadakan dia. Dan yang kedua, berhajat kepada yang ketiga. Begitulah bertali-tali hingga tidak berkesudahan pada pihak Humi, maka mustahil juga. Kerana berhimpun dua yang berlawanan, yaitu
berkesudahan pada periksaan dan tidak berkesudahan pada dakwaan. Maka apabila dur dan tasansun mustahil hukumnya nascaya baharu Allah itu mustahil juga, kerana baharu itu akan membawa kepada dur dal tasalsul. Maka kaedah kita, tiap-tiap perkara yang bawa kepada mustahil, maka jadi mustahil juga perkara itu. Dan tu lagi dia pejam mata tu lagi ya. Dan boleh dikatakan juga kalau Allah Ta'ala berhajat kepada yang mengadakan dia, nascaya lemah ia, dan jikalau lemah ia, nascaya tak dapat mengadakan alam ini, maka mustahil hukumnya kerana alam ini sudah ada yang menunjuk bahawa ada tukang yang mengadakan dia, yang tidak lemah dan tidak berhajat kepada siapa-siapa. Maka sabitlah sedianya Allah Ta'ala dengan dalil alam ini. Habis itu
Ada dah tu. Tu sifat kidal sedia. Ya kira tu kira dua wajah lah. Kira dua pihak. Jadi kira untuk nak ambil alam buat dalil lepas tu kira untuk nak membatalkan orang panggil membatalkan bahru tu, untuk nak menghukum mustahil kata baru tu. Jadi dua. Kalau kita nak kira winapak mustahil baru tu, ya nak kira witubik kot tasansu dan donu. Tu. Lepas tu kalau nak ambil alam buat dalil ni, nak kira tubik kot lemah dengan sebab berhajat tu pula. Sekali lagi. Maka akan ada lah alam ini jadi dalil. Kata Allah Ta'ala tu sedia kalau adanya. Tu dia. Habis itu. Apa tu dah? Tengok kitab kita. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan atau pada yajibu di mula-mula wajib tu. Wow tu. Wa yajibu, dan tentu dan mesti, tentu sungguh. Tentu sungguh dan sungguti. Bila kita suluh dengan akal, benda sendiri pun tak terima dak. Tentu sungguh fi haqqihi, bagi zat Allah Ta'ala, fi haqqi ay li zatihi ta'ala, li zatillah, hada merjak kepada Allah. Tentu dan sungguh bagi zat Allah. Tu nak ayat kata sifat zat ni bukan sifat daf'an ni, sifat zat. Tentu sungguh bagi zat Allah Ta'ala kita ni. Bila kita tilik dengan akal kita, hoi mesti weh, tentu weh, cerak-cerak weh. Gapo dia wajib? Al-baqa'u, fa'il bagi yajibu. Wajib oleh al-ittisafu bi sifatil baqa'i. Takdir supaya dulu tu. Al-ittisafu bi sifatil baqa'i. Bi sifatil baqa'i. Wajib oleh bersifat Allah Ta'ala, bersifat dengan sifat baqa, kekal. Baqa arti kekal. Maksud al-baqa ay al-baqa uzzati. Al-baqa uzzati, kekal yang sunguti, kekal yang sejati, kekal yang hakiki. Nak keluar kekal majazi. Kekal majazi itu ada satu juga makna kekal. Kekal majazi, kekal dengan sabab Tuhan mengekal. Tilik kepada diri benda, tak kekal. Harus zati, tak ada kekal. Maksudnya benda yang boleh binasa pada zati dia tu. Cuma kekal tu kekal aridi orang panggil, bukan kekal zati. Nak keluar kekal zat aridi. Tu kekal. Apa makna kekal? Tengok dia kata, wa ma'nahu, dan bermula maknanya, makna bagi al-baqa izzati, bermula maknanya makna kekal yang sejati, makna bersifat Allah dengan kekal. Maknahu, makna al-baqa jadi makna al-ittisafi bi sifatil baqa. Bermula makna, maksud pengertiannya pengertian baqa. Jadi makna bersifat Allah dengan sifat baqa. Apa makna Tuhan kekal? Ialah khabar annahu, ialah bahwasanya nya Allah Ta'ala, bahwasanya nya Allah Ta'ala tu, khabar anna la akhira lahu, tidak ada jenis hujung, tidak ada jenis akhir, tidak berkesudahan, lahu baginya, sabitul lahu liwujudihi, lahu ay liwujudihi, huda merajak kepada Allah Ta'ala. Tidak ada akhir. Makna gapo tidak ada akhir? Tak sudah, tak berkesudahan. La akhirah dengan mana? La inqidaa. Tidak berhujung, tidak berkesudahan sabit baginya, bagi ada Allah Ta'ala. Tuhan ada tak? Ada. Ada dia suk di mana? Tak suk. Ada dia tak hilang. Ada dia tak suk, tak berhujung, tak berkesudahan, tak binasa. Tak tu. Itulah inqidah. Inqidah ni mana tak habis.
tak selesai, tak sudah, tak berkesudahan. Tu akhirah mana tu. Kerana tafsir akhirah dengan mana inqidha, supaya tak sesuai berlawan dengan ayat Quran tu ayat kata wal akhiru. Allah yang akhir. Ya kata. Apa makna yang awal dan yang akhir? Tu nak tu kena faham. Nanti nak faham sekaligus. Ayat Quran yang mari sekali huwal awwal wal akhiru kan. Kita nak bahas sekaligus. Dalil kata kana? Dalil kata annahu ta'ala la akhira lahu ay la yalhaqu wujudahu adamun. Yalah kan. Arti la yalhaqu, tidak mengiring, tidak mengiring, tidak mengikuti dan tidak mengiringi wujudahu akan adanya ada Allah Ta'ala tu. Tuhan ada dah? Ada. Lepas tu ada dia tak diiring akan ada tu adamun bagi la yalhaqu, tak iring oleh ketiadaan. Ni orang panggil Adam yang lahir. Adam lahir ni ternafi juga. Tu. Tuhan ada dah? Ada. Ada dia tak ada mula dengan tak ada. Dan ada dia tak ada iring dengan tak ada. Tu ada yang zati tu orang panggil wujud zati. Wujud zati itu wujud yang bersifat dengan zat ni. Tu wujud sifat dengan qidam zati dan baqa zati. Dua sifat tu mengkemahkan akan makna wujud zati ya. Apa itu dah? Kita ni, kita ada dah? Ada. Tapi ada kita diiring oleh tak ada pula. Sikit lagi pun tak ada pula tu. Boleh tak ada pula tu. Tu. Hak tu ada kita. Ada pun ada Allah Ta'ala tak bertepuh dengan tak ada, tak berhujung dengan tak ada, tak habis, tak tak sudah, tak lenyap, tak raih, tak hilang. Tu ada Allah Ta'ala. Tu la akhirah lahu. Makna tu. Tu dia. Tu makna. Habis itu kalau ayah boleh dia faham wujud tu faham lah kidam bakak ni pun. Cuma nak jelas masalah wujud apa nama bakak aridi tu sikit ya. Bakak aridi ni bakak yang bangsa kedatangan. Apa bangsa kedatangan? Bakak dengan sebab ditilik kepada ibqa'. Bukan bakak dengan ditilik kepada diri benda tu dah. Tu. Bakak ni ada zati. Hak ni bakak Allah Ta'ala dah. Bakak sunguti. Kekal. Tu kekal agak. Kekal sunguti. Kekal sejati. Apa makna kekal sejati? Kekal dengan makna tidak ada kesudahan, tidak ada hujung bagi ada dia, tidak ada kesudahan. Ni kecek tidak ada ni isyarat kepada sifat salbiyah dah. Hak tu la salbul awwaliyah, salbul akhiriyah atau nafyul akhiriyah lil wujud atau adamul akhiriyah. Hak tu lah adamu salbu nafyu makna tu lah belakang. Adamu salbu nafyu dengan intibak, salbu insilab ialah belakang. Makna tu lah ternafi akhir bagi ada. Ternafi akhir. Ternafi tak ada akhir bagi ada dia. Dia ada tapi tak ada akhir, tak ada hujung. Tu. Ataupun bila kita, boleh kita kata apa dia? Apa dia? Nafyul adami allahiqi lil wujud. Ternafi tiada yang mengiringi akan ada. Yalah juga waktulah ya. Marilah tak rega pun. Tak re bagi kekal zati belakang. Ternafi tak ada. Ternafi ketiadaan dia mengiringi ia akan ada. Tu nafi hak tu. Allah ada.
Akhir bukan kata tak ada pula ke? Tak. Ternafi Adam hak belakang ni. Tu orang panggil kekal. Ni kekal zati. Tidak ada yang kekal zati malaikat Allah Ta'ala. Ada satu siapa? Oh. Sedap eh.
Alhamdulillah. Dia mau bagi nasi. Lepas tu air tu 10 kotak dah. Sekotak berapa jebur? Ada berapa? 12 sosok. Sekotak ada berapa? 10 pun 100 berarti. Make klik lagi. Klik nasi tu. Duk let air pula lah nasi. Tak ada apa. Tengok sikit. Kata musannif rahimahullah ta'ala, makna kekal Allah Ta'ala tu ialah tidak ada hujung, tidak ada kesudahan bagi ada dia. Jadi baqa aridi, al-aridi, al-azati, lepas tu aridi, kekal yang kedatangan. Apa makna kekal kedatangan? Kekal dengan sebab tilik kepada Allah yang mengekalkan. Kekal dengan sebab Allah yang mengekalkan. Hak ni bukan hakiki, hak ni bukan sungguh tidak. Maka kekal aridi tu kira-kira gimari. Kira gimari tu wajib aridi, tapi kekal harus zati. Diri dia harus binasa. Diri dia tilik pada diri dia boleh binasa. Tapi dengan tilik kepada janji Allah dan juga Tuhan mengekal, maka jadi mustahil binasa pula. Orang panggil wajib aridi. Ada dia tu wajib aridi, bukan jadi wajib zati dah. Mana kekal yang zati? Al-jannah, syurga. Kekal. Kadang tu janji, kata dia nak kekalkan akan ahli syurga. Bila kekal ahli syurga, makna syurga pun kekal. Tu. Jadi mustahil pula nak binasa syurganya. Bila mustahil bila tilik kepada ni, kepada janji Allah Ta'ala tu. Adapun diri syurga sendiri, ya benda mungkin. Ya boleh binasa. Diri dia tilik kepada zat dia tu. Al-jannah, an-nar pun seperti juga. Wa na'udzubillahi min zalik. Neraka pun masuklah benda yang kekal aridi, ataupun masuklah wajib aridi. Al-jannah wan nar. Lepas tu jannah ni masuk ahli ahli dia tak lah. Al-jannah wa ahluha lah dah. Tu an-nar wa ahluha. Syurga dan ahli dia, neraka dan ahli dia. Lepas tu ada lagi al-lauh, lauh mahfud, lauhul mahfud, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfud. Lauh mahfud ni orang panggil ibarat daripada qada muallaq. Hak catat di lauh mahfud. Maka hak ni pun tak binasa juga, papai hak tulis lauh mahfud. Lepas tu apa lagi? Al-kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma. Kursi Allah Ta'ala, bukan kursi meja waktu duduk gitu. Jangan ni tu duduk atas kursi, tapak dia duduk jejak atas arah, duduk ngarut mana. Kursi pun hakikat kita tak tahu kata lagu mana, tapi nama dia ya kursi. Rupa lagu mana, hakikat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala jadi satu makhluk yang besar juga. Kursi. Lepas tu qalam, al-qalam. Allah Ta'ala menulis pada Allah tu dengan qalam, alat dia. Hakikat pun wallahu alam rupa dia. Al-arsyu, arash. Yalah juga, arah ni pun tak binasa dah. Pada hari kiamat esok tu tak binasa arah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqa, apa dalam ayat Quran tu, yauma idzin samaniyah. Pada hari kiamat Allah Ta'ala tambah sekarang lah ni, malaikat duk pikul 4 malaikat arah. Malaikat 4 orang duk pikul. Pada hari kiamat esok tu tambah 4 lagi jadi 8. Duk pikul arah tu. Pada hari kiamat. Jadi tak binasa dia. Kursi, kolam, arah. Apa lagi? Roh.
Ruh maknanya ruh kena kepada ruh kita. Ruh ni tak binasa dah. Walaupun badan binasa, ruh tak binasa dah. Allah Ta'ala kekalkan ruh untuk nak seksa ataupun nak memberi nikmat. Tu. Jadi dapat nikmat pun dia, dapat seksa pun dia. Tu. Tu dia. Wa indana apa? Dalam Jawhar kata ni azabul qabri naimuhu wajib kabatil hasyri. Apa tak ingat roh ni ialah lepas tu satu lagi ajbuz zanab. Supaya roh juga ajbuz zanab ni satu hujung sulbi. Hujung sulbi ada satu juzuk yang kecil di hujung sulbi kita ni. Allah Ta'ala tak binasa dia. Orang panggil ajbuz zanab. Hujung di apa? Hujung tulang belakang. Ya ada satu juzuk alif. Hujung ajbuz zanab ni lah akan jadi biji. Seolah kata ibarat kata supaya dengan butir yang akan dibangkit semula manusia. Supaya dengan biji padi dah. Nanti orang tu haji semula. Hari kiamat esok ni dia panggilkan daripada ajbuz zanab ni kelik semula jadi rupa manusia. Ketika bangkit dia kiamat esok ajbuz zanab. Maka ajbuz zanab karuhi lakin sahahu fihi khilafan fansuran ma fasaru. Supaya dengan roh juga masalah. Masalah roh pun juga ialah wala takhud fir ruhi idma warada nasun minasyari'i lakin wujida limalikin hisuratun kan jasadi fahasbukan nasu bihadha sanadi. Masalah roh dalam Jawharah. Ni benda ni tak binasa. Tak binasa pun dengan sebab tu kekal. Tilik pada fikiran boleh tu nak kacau bila boleh. Tu ialah. Habis itu apa tu dah? Tu orang panggil baqa' aridi. Adapun kita dak bahan ni baqa' zati, iaitu la akhira li wujudih, tidak ada hujung, tidak ada kesudahan bagi adanya. Tak suk tilik kepada diri benda tu, tak suk dah. Tu hak tu Allah Taala aja. Habis itu kata musannaf rahimahullah wa dalilu ala zalika, dan bermula dalil akli lah ni. Wow, isti'nab lil bayan. Wad dalilu wal amru ad-dalu, bermula perkara yang menunjuk ia sebagai tunjukan yang bersakal. Wal amru ad-dalu dilalatan aqliyatan, bermula dalil yang bersakal. Ala yang menunjuk, ala takluk pada ad-dalilu, bermula perkara yang menunjuk. Tu bila ada perkara yang menunjuk, ada benda yang ditunjuk. Benda yang ditunjuk tu orang panggil madlun ataupun madlun alaih. Tu pada ayat kata tunjukkan dalam kitab Al-Quran dia tu, madlun alaih tu kena tunjukkan benda yang ditunjuk. Hak lepas pada ala tu lah madlun alaih. Bermula dalil perkara yang menunjuk di atas zalika, atas dimakian itu. Zalika mana pula ni? Zalika ay wujubi ittisafillahi bil baqa'i az-zati. Zalika ay wujubi ittisafillahi bil baqa'i az-zati. Dalil yang menunjuk di atas wujub mesti ittisafillah, bersifat Allah Ta'ala, mesti dan tentu bersifat Tuhan. Ittisaf bil baqa'i zati, dengan sifat kekal yang sejati. Mana dalil kata Tuhan wajib bersifat dengan sifat kekal, mustahil bersifat dengan sifat binasa? Mana dalil dia? Annahu qabah, ialah bahawasanya Allah udah merisyak ni boleh ke? Boleh juga itu. Itimad Allah pun boleh rujuk pada Allah. Annahu bahawasanya Allah Ta'ala
Lau kana faniyan. Tu yang mai ikut rupa ni weh. Datuk ni weh. Jikalau ada jikalau adalah fardu takdir, lau al-fardiyah, lau lil fardi. Jikalau fardu takdir kata adalah ia Allah Taala tu faniyan, binasa ia Allah. Kalau Allah tu binasa, kalau Allah binasa, dia tak mesti kena binasa bil fi'li, terima binasa. Kalau Allah Ta'ala terima binasa ia, tu asal maksud dia kena lagu tu. Dia kena katakan no, lau kana faniyan, yani lau amkana ayyakuna faniyan, dia kena kata gitu. Tak mesti kena kata kana faniyan bil fi'li. Tu. Tengok, tulis tu. Lau kana faniyan, jadi lau amkana ayyakuna faniyan, kalau boleh ia Allah Ta'ala mungkin, amkana mungkin dan boleh jadi, tu pun hazah qadiyah dah. Jikalau mungkin dan boleh, kalau fardu takdir kata mungkin amkana, boleh jadi bahawa adalah ia Allah Ta'ala tu faniyan, binasa ia. Kalau takdir kata boleh jadi Tuhan kita pergi binasa, boleh gitu, boleh gi hilang, boleh gi lenyap, boleh gi raib, boleh gi binasa, boleh gi suk. Faniyan tu kena taswir lagi tu. Lagu mana faniyan? Binasa tu lagu mana? Lau amkana ayyakuna faniyan, jikalau mungkin bahawa adalah ia Allah Ta'ala tu faniyan, taswir sikit. Bi an lahika yalhaqu, bi al yalhaqahu al-adamu, dengan bahawa mengiringi akan dia, akan Allah, akan ada Allah, mengiringi oleh tak ada. Tu orang binasa dah tu. Kalau boleh bahawa Tuhan kita tu pergi binasa, lagu mana cara? Dengan bahawa mengiring akan dia, akan ada Allah tu, mengiring oleh tiada. Kita ada mari. Ada tu kira kita ada, gila ki binasa. Tu taswir makna fani. Wa zalikal fana musawwarun tu. Buat taswir. Tu. Kalau sekiranya Tuhan kita boleh gi lenyap, boleh gi binasa, boleh gi tepuh dengan tak ada. Lah ni ada. Lepas tu boleh kita tepuh dengan tak ada. Apa nak kata? Lakana hadisan. Tengok dia jawab. Lam rabitah. Pada jawab lau. Nascaya adalah ia Allah tu. Hadisan. Ialah yang baru ia Allah. Baru ada ia Allah Ta'ala. Hadisan dengan mana mawujudan ba'da adamin. Mawujudan ba'da adamin. Kalau Tuhan boleh gi binasa, nascaya adalah ia Allah Ta'ala tu gi baru. Apa baru? Boleh ada selepas daripada tak ada. Ada selepas pada tak ada pula. Jadi kok tu berat. Geno boleh buat orang hisap pagi tu tu. Geno Kena pergi ukur dengan baru. Baru ni tilik kepada baru ada. Cuba tengok. Dulu tak ada, baru ada. Baru tu kita kira ngaji sifat kidam saat ni. Dia berkait dengan kidam. Tapi kecil hadis juga masalah bakar. Kerana bila sebut kata baru, ya terima ada, terima tak ada. Ya kira betul tu. Kira betul kata jaiz wujud. Kena buat lagu ni.
Ya kira betul jaid wujud. Kena buat lagu mana? Ya Qadiyah je kena kata gini. Kena. Boleh tak? Rak tak gini. Rak tak gini. Kena uti dah. Biasa nak pergi. Humi dia kata gini. Seri dah. Boleh tak pergi sikit? Boleh tak pergi sikit? Humi dia kena kata ai laulam yattasifillahu bil baqai kalau tidak bersifat oleh Allah dengan kekal, apa nak jadi? Jawabnya lattasafa. Nascaya bersifat ia Allah Ta'ala bersifat bididdihi. Kalau Tuhan tak bersifat dengan tawon, hak พระองค์ไม่ทรงมีสิฟัตถาวร lattasafa bididdihi, nascaya bersifat ia dengan didnya, แน่นอนพระองค์ก็ต้องมีสิฟัตที่ตรงกันข้ามกับมันดิดดีดิลบะเกาะเสียละmana didihi wa huwal fana, yaitu binasa, yaitu imkanul fana. Fana dengan mana imkanul fana, boleh binasa. Walau tak binasa lagi pun dia boleh lagi binasa, sebab dia tak kekal. Sebab kita lah ni kekal tak kekal, sebab kita akan boleh terima binasa kita. Tak itu kan? Ya. Lepas tu lawittasabah, kalau bersifat ia Allah Ta'ala, lawittasafallahu bil bana'i, ini imkanun fana'i, kalau bersifat Allah Ta'ala dengan binasa, jadi boleh binasa. Nak katakan tak? Ni nak klik lah. Dah heret mari hak dia dah. Nak heret dah. Nak heret klik dah. La amkana ayyal haqahul adamu. Lepas tu la amkana ayyaqahul adamu. Ni fana ni. Lepas tu walau amkana ayyalhaqahul adamu, baiklah.
sejuk. Sedap dah. Gawak kelik boleh 2 kotak sore. Walau amkana ayyal qahaqahul adam. Ni orang panggil qadiyah kita lah. Nak kata mana? Kalau Allah Taala mungkin bahawa dia tu kita tepuh dengan tak ada, berarti ada dia tu harus bukan wajib. Lakana wujuduhu jaizan la wajiban. Ataupun kita kata lakana hadisan. Itulah ada dia tu harus, bukan wajib. Boleh ada, boleh tak ada. Tengok tu, boleh tak ada pula. Di depan tak ada pula. Berarti ada dia tu harus, bukan ada wajib. Ada dia tak ada wajib. Lepas tu baru tepuh hak senang mari. Bila yang baru, nacaya berhajat kepada yang membarukan dia. Hak tu mustahil pula dah. Tengok kalau kita baca hak dalil, hak syarah tu. Syarah kita kata. Kita tengok kita dulu. Lau lam yattasifillahu bil baqa'i, kalau tidak bersifat Allah dengan kekal, nescaya bersifat ia dengan lawan dia, iaitulah lawan bagi kekal, iaitu al-fana. Al-fana. Tu. Nescaya bersifat ia dengan lawannya, lawan bagi baqa', iaitulah fana. แน่นอนพระองค์จะต้องมีสิฟัตที่ตรงกันข้ามกับการถาวรนั่นก็คือการสูญสลายฟานะอย่างนี้อิมกานุลฟานะบุเลบินาสมีโอกาสที่จะสูญสลายไปลาวิตตัสฟัลลอฮุบิลฟานาอี dan jikalau bersifat oleh Allah Ta'ala dengan binasa, yakni imkanil fana, bersifat dengan boleh binasa. Kalau Allah boleh binasa, boleh nak hilang, boleh nak tepuh dengan tak ada, la amkana, nascaya mungkin dan boleh, ayyal haqahul adamu, mungkin oleh bawah mengiring akan dia, akan Allah Ta'ala tu, akan ada Allah tu, mengiring oleh tiada. Ya moga
Boleh binasa, berarti boleh tepuh dengan tak ada, boleh mengiring akan tak ada. Lah ni ada lah. Lepas tu boleh tepuh dengan tak ada, boleh tepuh dengan tak ada pula. Tu kau mi okati cak apa? Apa yalhaqahu ni mengiring. Tu mengiring tu makna apa? Sia bagi apa?ต่อท้ายด้วยกับการไม่มี tu gitulah maknanya. Boleh tak ada kat belakang. Walau amkana ayyal kahaqahul adamu, dan jikalau mungkin bahawa mengiring akan dia akan ada Allah Ta'ala. Kalau mungkin bahawa mengiring akan ada Tuhan tu, al-adamu oleh tiada. Kalau dia boleh tak ada, Tuhan lah ni ada dia boleh tak ada. Sebab kita ni, kita ada ni boleh tak ada pula sikit lagi ni. Lakana wujuduhu, nasaya adalah adanya ada Allah Ta'ala tu jaizan, yang harus ia ada Allah. Harus ada ya. Boleh nak ada, boleh nak tak ada. La wajiban, bukan yang wajib ia ada Tuhan tu, ia wujuduhu tu. Bukan ada yang wajib dak, bukan wajibil wujud. Hak kita nak mengaji sifat wujud dulu tu dak. Kita ayat dah dulu wujud. Ada yang wajib, ada apa nama? Wujud yang zati. Apa makna? Apa makna wujud zati dulu? Ada dia tak mula dengan tak ada, ada dia tak akhir dengan tak ada. Tu ada yang zati. Kalau gitu, bila Tuhan boleh kita tepuh dengan tak ada, berarti ada dia tu paling klik dia jaiz, bukan kata wajib dah. Kecek mudah tu, lakana hadisan, dia baru. Ada dia, lepas ada tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Tu. Lepas tu bumi di sini lah klik kepada kidam pun boleh juga pun. Kerana apa? Heret hak tu lah. Laukana hadisan lah taja ilamu muhdisin. Klik ke tu bumi. Tu tengoklah lah dia katakan noh. Wad dalilu ala zalika annahu, bahwasanya Allah tu laulam musannad dah masya-Allah dah. Laulam yajib lahul baqa'u, jikalau tidak wajib, tidak mesti dan tentu, lahu lillah, jikalau tidak wajib dan tidak tentu bagi Allah Ta'ala tu al-baqa'u, al-ittisafu bil-baqa'. Kalau tak wajib bagi Allah bersifat dengan kekal, kalau Tuhan tidak kekal, apa nak kata? Jawab lam, lawak lau. La amkana, nascaya mungkin, nascaya boleh jadi, ayyakuna, takwil masdar ayyakuna fa'il bagi amkana fa'il madi. Nascaya mungkin oleh bahawa adalah ia Allah Ta'ala tu faniyan, binasa ia Allah. Mungkin nak binasa. Lah ni ada. Lepas tu mungkinlah nak binasa sikit lagi bila masa tu. Sebab kita ni dah, kita tak ada wajib kekal ni kita. Pada akal. Maka tak kekal tu berarti mungkin binasa. Mungkin binasa. Lakin jawab mereka dia istisnaiyah. Lakin tetapi imkanul fana'i lahu muhalun, tetapi bermula mungkin oleh binasa tu. Dapat dah. Tetapi bermula boleh binasa tu, boleh binasa, imkan lahu, mungkin baginya, bagi Allah Ta'ala, boleh binasa bagi Tuhan tu, muhalun, mustahilun, khabar bagi imkanu. Boleh binasa bagi Tuhan apa hukum? Muhalun, tidak boleh jadi. Akal tak terima, tentu tidak. Perkara tentu dah. Muhalun, ay muhalun alaihi. Jadi
mungkin binasa bagi Tuhan tu, hak tu tak boleh jadi. Sebab apa? Muhal. Ilak pada muhalun is kerana kalaulah, jikalau fardu takdir, kana adalah ia Allah Ta'ala. Kalau takdir kata fardu kedai fardu takdir kata adalah ia Allah Ta'ala tu fanian, boleh binasa ia Allah. Kalau kedai kata Tuhan boleh binasa, jawablah lakana, nascaya adalah ia Allahu Ta'ala tu jaizal wujudi qabakana. Nascaya adalah ia Allah Ta'ala ialah yang harus ada. Yang harus ada. Apa makna yang harus Allah? Boleh ada, boleh tak ada. Harus ada. Bila kata jaizal wujud, faham juga jaizal adam. Ada pun harus, tak ada pun harus. Boleh terima dua belah. Ya mugala ni ada, lepas tu boleh binasa, berarti boleh terima lek tak ada. Bila boleh terima lek tak ada, faham kata boleh terima lek ada lah. Boleh ada, boleh tak ada. Jadi dua pihak tu lah dah, je lazim dah. Bila terima juga lek ni, terima lek ni. Tu habis situ. Nampak tu dah. Tu. Nanti ya adalah ia Allah Ta'ala tu yang harus oleh ada. Harus ada jaizal wujud. Apa jaiz? Ai la wajibal wujud lah maknanya tu. Boleh kata gitu. Tu harus ada, bukan wajib ada sepatut kira dulu dak. Tu. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Kok mana? Mula duk kira kata tak ada tak leh. Ni khabar-khabar tak ada pun boleh pula dah. Tu. Lepas tu apa nak kata bila kata jaizal wujud, lakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun, tetapi bermula keadaan Allah Ta'ala itu ialah jaizal wujudi, ialah yang harus ada tu. Jaizah baca nasab tu khabar kaunu, iktibar kaunu beramal-amal kana. Muhalun jadi khabar bagi kaunu, iktibar kaunu jadi mubtada. Tetapi bermula keadaan Allah Ta'ala tu jaizal wujud, ialah yang harus ada. Tuhan ni boleh ada, boleh tak ada. Apa hukum? Keadaan Allah boleh ada, boleh tak ada tu muhalun khabar, ialah mustahil, tak boleh jadi. Kok mana pulaknya dulu kita kira siap dah, kata tak boleh nak tak ada. Khabar-khabar boleh nak tak ada pula. Mustahil, tak terima pada akal. Pasal apa kata muhalun? Iz musannif pun heret kata iz kerana laukana, jikalau fardu takdir kata kalaulah ada ia Allahu Ta'ala ada jaizal wujud, kalau adalah Allah itu jaizan ialah Tuhan yang harus adanya, jaizal wujud yang harus oleh adanya, boleh ada boleh tak ada. Kalau kedai kata Tuhan tu boleh ada boleh tak ada, lakana hadisan. Jangan ikut tu. Nascaya adalah ia Allah Ta'ala tu hadisan. Apa hadisan? Yang baru ia Allah Ta'ala baru tu sebab kita ada lepas pada tak ada, lepas tu lepas pada ada ni pun boleh tak ada pula. Terima ada, terima tak ada gitu. Tu jadi baru tu supaya kita jadi baru. Sebab kita ni baru, kita terima tak ada pun boleh, tak ada pun boleh kita. Tuhan pun lagu tu juga, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Baru supaya kita. Lepas tu apa nak kata hukum Tuhan baru, ngaji dah sifat kidam saat ni. Walakin tengok ya heret kau dia istisnaiyah. Ini kalau ngaji mantik tu dia boleh kira tu. Dan tetapi huwa bermula ia Allah Ta'ala. Apa kalau ta'ala
Tetapi bermula ia apa ia? Ai kaunuhu hadisan tu. Oh, tengok tu. Isyarat kepada huwa dalam mata tu rujuk kepada masdar bagi kana tu. Lakana hadisan. Jadi kaunuhu hadisan dah. Wa huwa dan iaitu kaunuhu hadisan. Tetapi keadaannya Allah Taala tu yang baru tu muhalun, mustahil ia keadaan Tuhan yang baru. Tak boleh jadi Tuhan baru. Sebab apa? Sebab apa? Ni kalau kita pandang pun pakai muhalun, kerana laga apa? Kerana sudah terdahulu bersifat ia dengan kidam. Nak kata kena muhalun, apa dia? Nak kata kena nak kata kena kerana sudah terlepas muhalun lisabqi wujub ittisafihi bil kidam. Tu nak tengok tu boleh. Tengok tu pun boleh tu. Tu. Tapi musa nak harap ilat lain pula. Tak apalah. Tetapi bening tak mat. Tetapi bermula keadaan Allah baru tu mustahil. Sebab apa mustahil? Ilat pada muhal. Iz kerana lau kana, jikalau adalah ia Allah Ta'ala tu hadisan baru ia Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tu baru, lang tafa'anhun kidamu. Ni saya nak fikir. Jawab bagi lau. Kalau Allah Ta'ala tu baru, nascaya ternafi ingtafa. Nascaya ternafi, tidak boleh jadi. Itu ingtafa. Nascaya ternafi dan tertolak. Anhu anillah. Takluk pada ingtafa. Nascaya ternafi daripada Allah itu al-kidamu, oleh sifat kidam. Kalau Tuhan baru, ternafi juga kidam. Kena muka kidam lawan bagi hudus. Kalau Allah Ta'ala hudus, ternafilah kidam. Tu. Lepas tu, apa hukum ternafi kidam? Lakin intifa'ul kidami anhu muhalun. Tetapi intifa'ul kidami bermula ternafi sifat kidam. Ternafi anhu anillah. Tetapi ternafi sifat kidam daripada Allah itu muhalun, mustahil ia intifa'ul kidam. Ternafi sifat kidam tu mustahil. Tak kidam, tak sedia Tuhan tu mustahil. Sebab apa? Kata muhal. Ni kita kira dah ni. Li'annahu kerana ilat pada muhalun. Kerana bahawasanya dalam merisyak ni, qad qamat dalilu. Kerana sungguhnya apanya? Qad qamat dalilu. Kerana sesungguhnya telah berdiri oleh dalil. Telah ada dalil. Itu qamah. Telah berdiri, telah ada dalil. Kerana sungguhnya telah berdiri, sudah berdiri oleh dalil. Telah ada dalil. Qama kalau tanah dalil atas, ya dalil tu Allah. Telah berdiri oleh dalil. Dalil mana? Dalil yang ala wujubil kidami. Dalil yang menunjuk di atas mesti bersifat kidam. Wujubil kidami. Wujub lahu lillahi ta'ala. Kerana telah beradalah dalil yang menunjuk kata mesti bersifat kidam Allah Ta'ala. Ngadi dah kata Tuhan mesti bersifat kidam. Bila bersifat kidam, tu tentulah tak baru. Bila tak baru, tentulah tidak harus ada tu. Tu berkira. Wa haisu wajabal baqa'u lahu, dan sekira-kira mesti oleh bersifat baqa. Wajabah tu lahu lillahi ta'ala. Sekira-kira wajib dan mesti bersifat baqa, wajib bagi Allah Ta'ala. Nascaya
istahala alaihi ala Allah, nata yang mustahil di atas Allah, mustahil didduhu uli lawannya, lawan bagi baqa, bersifat dengan lawan bagi baqa, iaitulah al-fana. Didduhu jadi wa huwal fana'u, wa huwal fana. Faham ke tak dak royak tu? Tu ibarat cara baca kitab yang kena bila kira lagi lagu tu. Kalau kita mengaji tak boleh tarkib mari otak lagu tu jauh, lama lagi. Lama. Lama lagi. Sebab tu dia tak boleh semata-mata dia kena ajar kira, yang ajar kira. Kalau otak kita dia berlari tu turut ibarat. Tu. Nyanyi budak kita hendak ngaji dengan syekh tu, nyanyi ngangu sore-sore. Syekh dok ya grong. Dia nak kira ibarat tak boleh dulu lagi dah. Tu. Dia tak lalu kot ni mari dulu lagi dah. Nyanyi sungguh. Sekadar dengar huraian tu boleh, tapi bila baca kitab sendiri tu nak kira kita tak boleh. Tu. InsyaAllah lah kita tu tak lama kita boleh tu. InsyaAllah lah. Ibarat Imam Nawawi ni yang mudah ya, tak payah nak. Cuba kita tengok kitab-kitab dia berlaku, lagu tu berlaku. Kitab dia, ibarat dia tu mudah-mudah. Tak serupa dengan Imam Nawawi kot. Nama Nawawi tu Nawawi juga dia, sehingga digelarkan Imam Nawawi As-Sani, Imam Nawawi yang kedua. Karangnya dia pun beratus-ratus kitab. Karangnya bahasa Arab dia orang Jawi, tapi karangnya bahasa Arab dia. Tu Datuk ni. Usul pun ada, fiqh pun ada. Ada belakang. Tasawuf pun ada. Ada belakang. Tu. Habis itu. Maka jadi baru Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita kira tengok. Ya kaedah ya lagu ning dalam kaedah usuluddin tu. Wa kullu ma jaza alaihi adamu, dalam jauhar ke alaihi qad an yastahilul qidamu. Jadi kul ma jaza alaihi al-adamu, istahala alaihi al-qidamu. Ni kaedah. Bi pecah kaedah tu. Maksud kat mana? Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qad an yastahilul qidamu. Ya kata kena barang yang harus atasnya atas barang, bermula tiap-tiap barang yang harus atasnya atas barang itu, harus al-adamu oleh tiada. Tiap-tiap benda yang boleh tak ada, tiap-tiap benda hak boleh kita ada, hukum dia istahala alaihil qidam, mustahil atasnya atas barang tu al-qidamu oleh bersifat sedia. Barang yang boleh tak ada mustahil nak bersifat sedia. Apa faham? Supaya kita ni benda mungkin dah. Wujud kita sebelum daripada kita ada ni, ada tak kita? Tak ada lagi. Adam. Faham kata ada kita terima Adam. Terima Adam. Ada kita learning
Sikit lagi ada tak? Boleh jadi pula tak ada, pergi mati. Maka ada kita, boleh tak ada. Ada tu ada, tapi boleh kita tak ada. Maka bila ada kita terima Adam, soalannya terima Adam lek mana? Terima Adam lek lahir. Bila terima Adam lahir, terima juga Adam lek sabit. Kerana bila terima dah, dia buka pintu dah terima. Buka pintu dah terima lek tak ada dah. Tak ada lek hujung, tak ada lek humi. Terima juga lek tu. Bila tak ada lek ni pun boleh di, tak ada lek ni pun boleh di. Maka bila harus tidak ada dah, mustahil kidam kini. Nak pergi bersifat dengan kidam tak boleh jadi dah. Kerana bila dia pergi buka pintu untuk terima tak ada dah. Terima belakang. Tak ada lek humi, tak ada lek hujung. Tak ada lek ni pun terima, tak ada lek pun terima. Maka bila pergi harus tak ada, mustahil nak bersifat dengan kidam dah benda tu. Faham tu dah? Mustahil dah bersifat dengan kidam. Kalau dia tu bersifat dengan kidam, dia kena tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Tak terima tak ada lek ni. Lek dulu. Bila tak terima lek tu, lek ni pun tak terima. Dia tak terima belakang. Tu kaedah benda wajib. Kena kaedah benda wajib, dia tak terima tak ada dua-dua. Tak terima tak ada lek sabit, tak terima tak ada lek lahir. Kaedah benda haram, terima tak ada belakang. Terima tak ada lek sabit, terima tak ada lek lahir. Terima tak ada belakang. Tu kaedah benda haram. Terima tak ada lek tu, terima tak ada lek ni. Kerana itu kaedah tu baik marinya, bila benda tu boleh kita ada, mustahil dah lagi bersifat dengan kidam, tak boleh lagi dah. Tak boleh jadi. Maka Allah Ta'ala kalau giharo kita ada ke depan, berarti kidam dia pun serupa, tak boleh jadi kidam. Kalau tak kidam, mustahil pula bawa kepada hak dulu, belum sifat kidam dulu, hak kita duk ngaji sat. Nampak tak? Kira faham tak tu Gana beleng Ruling Wangai ครับได้ไหมครับครูtu fikir tengok kita pun dah fikir lama juga wa kullu ma jaza alaihi adamu ni ngaji jauharah ngaji kata ui salah kat tu dia banyak dia kaedah tu adalah dalam jauharah tu kaedah dah wa kullu ma jaza alaihi adamu alaihi qatan yastahilul kidamu tu dia kaedah dia dah tu insya-Allah boleh dah. Maka dia kata kalau gitu wajib bersifat Allah. Bila wajib bersifat dengan baqa, mustahil bersifat dengan lawannya, iaitulah binasa. Wa huwa dan iaitu dia tak buat mari dah wa huwa dan iaitu tak apalah tu qauluhu hadisan tu muhalun, yakni muhalun alaihi ta'ala. Sebab apa muhalun? Ila ada dah ai li annahu qad qamat dalilu ala wujubil kidami. Tu dia. Tu ila muhalun ada siap dah. Muhalun ai li annahu qad qamat dalilu ala wujudil kidami lahu ta'ala. Habis itu dah. Faham tak tu? Allahu akbar. Kekal tak payah dia faham kidam, kekal mudah ya. Kekal mudah ya. Kalau tak faham kidam tu kekal pun jadi tak payah, jadi payah sikit. Dua ni jadi berekeh, kidam dengan baqa ni. Jadi dia berekeh gitu. Maka ayat Quran tu yang kata huwal awwalu. Ni. Buat nak ambil Quran saja ya duk ngaji buat apa? Payah kepada Quran ya. Mana Quran? Huwal awwalu wal akhiru. Ayat Quran ayat. Al awwalu dalil kidam, al akhiru dalil baqa.
Bermula ia Allah Ta'ala tu ialah al-awwalu, ialah yang awal. Wa ya imolek. Wal akhiru, dan ia Allah Ta'ala tu yang akhir. Apa makna ayat ni? Tulis situ, huwal awwalu wal akhiru. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Artinya, bermula ia Allah, bermula ia Allah ialah yang awal. Dan ialah yang akhir. Buat kita dulu. Dan ialah yang akhir. Yang awal artinya, yang awal maknanya ia ada, dia ada, dia ada sebelum daripada ada segala perkara yang lain. Dan ada dia itu, dan ada dia itu tidak ada permulaan bagi adanya. Tak berlawan ada hipung lagu tu. Tidak ada permulaan bagi adanya. Dan makna yang akhir itu ialah selepas daripada binasa sekalian perkara, dia masih ada lagi. Dia masih ada lagi. Dan ada dia itu tidak berkesudahan bagi adanya. Tidak berkesudahan bagi adanya. Tu hurai lagi tu. Sama dah pening, dah belik takar jering. Dia ayat kata Tuhan tak ada awal. Tiba-tiba ayat Quran mari kata dialah yang awal. Kok mana pula bapa? Kata Tuhan tak ada awal. Lepas tu kata dialah yang awal. Jawabnya lagu ning. Dia yang awal dengan maknanya sebelum pada benda lain ada tu, ya ada dah. Ya ada dulu pada segala benda dah. Sebelum daripada semua benda ada, ya ada dah. Ya awal. Dia ada dah. Ada belum pada semua benda lagi. Tapi ada dia, tak ada humi bagi ada. Tu mana awal. Apa mana yang akhir? Apa kata Tuhan tak ada akhir? Tiba-tiba kata dia yang akhir. Kok mana pula? Tuhan tak ada akhir, tapi dia yang akhir. Kok mana? Jawab kata yang akhir dengan makna selepas pada binasa benda segala-gala benda binasa. Ya ada lagi. Ya okey. Ya okey. Semua lepas pada binasa segala perkara, ya ada lagi. Ya ada lagi. Ya okey. Tapi ada dia tu tak bertepuh dengan tak ada dah. Tu. Barulah tak berlawan. Huraian lagu tak berlawan. Ayat Quran dengan makna bagi kidam, makna bagi bakok tu. Tu jaga molek. Kadang-kadang tak boleh. Ada satu ustaz di Malaysia tu, seorang. Tu baik klik bau ni, duk gagal bau ni. Dia kata kena, Tuhan tak ada awal.
Kita dah mengaji dah Tuhan tak ada awal. Pak ayat Quran kata huwal awwalu tu. Huwa tu bukan rajak ke Tuhan. Dia kata huwa tu kita. Kita yang ada awalnya. Huwa tu bukan rajak ke Tuhan. Tuhan tak ada awal. Tu pening ustaz tu tak ada ngaji mana. Tak ada ngaji ni mengarut ngajar gitu. Gagal ustaz. Huwal awwal, huwan tu bukan Tuhan. Huwa bukan rajak ke Tuhan. Huwan tu rajak kita lah. Kita ni yang ada awalnya. Tuhan tak ada awal. Huwa rajak kita. Kita yang ada akhir. Kita yang ada awal. Bukan rajak ke Tuhan. Jadi pakai akal dah. Dia tak reti usul tu. Jadi ikut si. Tak boleh beripung dua tu. Tak pandai nak kira. Dia yang awal makna apa? Tak ada awal dengan mana apa? Dia yang awal, yakni sebelum pada ada segala benda tu, ia adalah. Ia ada dah, ia awal. Dia ada awal. Belum pada. Maka kalau awal dengan makna tu, ada awal hak hakiki, tak ada awal hak pesing majazi. Supaya awal tu ada. Tu ada ni awal. Semua makhluk manusia dia awal. Awal agak. Tapi kira awal tak awal semeti lagi. Pasal dia tu ada humi bagi ada. Kira mana awal tu. Maka Allah Ta'ala yang awal makna semua belum pada semua perkara ada tu ya ada dah. Lepas tu ada dia tu tak ada humi balik ada dia tu. Ada dia tu tak ada permulaan bagi ada dia tu. Tu makna kata al-awwal. Al-awwal. Awal tu dia mengandungi dua maksud tu. Al-akhir tu mana apa? Tuhan yang akhir. Pak kata tak ada akhir pula. Kok mana pula? Jawab kata yang akhir maknanya selepas daripada semua segala perkara ni binasa, ia ada lagi. Ia ada lagi. Lepas tu ada dia tu tak bersentuh dengan tak ada, tak bertemu dengan tak ada, tak mengirim dengan tak ada dah. Tu. Tak. Kalau akhir dengan makna mula-mula saat ni, kena ke malaikat Israfil sangat. Bila siu sangka kalau binasa habis, dia ada lagi ya. Ya setai tak? Setai dengan makna lepas pada kata semua binasa, dia ada lagi, dia tak mati lagi. Israfil. Tak gitu ke? Ataupun Israel hok pesing hok cabut nyawa tu. Sehingga kata Israel lah. Hok bina hok akhir sekali. Kerana dia sendiri pencabut roh dia sendiri pula akhirnya. Bila dia cabut habis, roh Israfil punya cabut. Dia mati akan Israfil. Dia sendiri pemati dia sendiri. Tu. Cabut roh sendiri. Tu Israel sendiri pun. Tu kalau kira makna tu ia pun akhir kan. Tapi akhir sungguh ada hujung bagi akhir dia. Tu tak semesti jugalah akhir tu. Maka Allah Ta'ala akhir dengan makna selepas pada binasa segala perkara dia ada lagi. Dan ada dia tak bertepuh dengan tak ada dah. Tu orang panggil akhir. Akhir. Faham tu dah? Faham? Ya. Tak binasa, tapi harus binasa. Ni kecek kata selepas pada kalau segala binasa dia ada lagi. Takdir kata binasa semua perkara. Kalau you nak binasa semua perkara, you ada lagi. Tu makna tu. Takdir tu hak hakikat pun lagu tu. Cuma hak ni tu je berkait dengan arif dia. Tilik kepada ibqa ya. Ni kita tilik kepada zat. Zat semua benda. Zat Allah Ta'ala dan zat segala perkara. Tilik kepada zat. Binasa segala perkara dah pada akal kita tilik. Bila binasa segala perkara dah, jadi ada lagi. Zat tu tak binasa. Kerana zat dia tu wajib. Zat wajiban wujud, bukan jaizan wujud. Zat syurga neraka jaizan wujud. Kalau binasa dia pun Tuhan ada lagi. Tu. Hak tu tak ada tilik kepada ibqa, hak tu tak tilik kepada aridi. Kalau tilik kepada aridi, teka binasa segala perkara, benda hak tak binasa pada ada lagi. Tapi dalam tak binasa tu pun dia boleh binasa juga benda tu tilik pada diri dia. Takdir kata Tuhan binasa dia. Dengan tidak tilik berjanji dia, Tuhan membinasakan langit, binasakan syurga neraka sekalipun. Tuhan ada lagi. Dia yang akhir. Dan ada dia tak bertepuh dengan tak ada dah.
tak terima akal kata nak tak ada dah. Tu kira orang yang ada belik. Ada belik. Dia belik kaligus ni dia kata kok mana pula? Kata segala binasa habis. Pahak ni kata tak binasa dah. Temu dok ambil hak aridi mari capur hak zati dia. Dia mau aridi mari capur hak zati. Jadi pening lebih. Tu. Maknanya kalau sekiranya segala perkara binasa habis, Tuhan tak binasa, dia yang akhir. Tu. Dia yang akhir. Dan akal tak terima kata dia nak pergi binasa. Tu dia. Dua. Faham malat situ. Nampak tu dah? Habis situ. Tu. Kemudian kata wa yajibu fi haqqihi ta'ala an mukhalafatu lil hawadisi. Semula pula mak weh. Ada mak dah. Mutah tak? Mutah lagi. Batab osal. Mutah. Mak kata mutah ngaji tak batal dah. Lepas tu ambil nasi pergi dua-dua seorang. Pasal boleh dah dua-dua seorang dah. Tu pun lebih lagi tak? Ada program tu. Bakal bagi kepada hak ngaji lah. Nasi minyak ni dapat bahan begini ni. Orang nak ambil pergi makan pergi sekali dengan buka puasa pun tak apa, nak taruh makan sahur pun tak apa. Tapi nasi minyak ni taruh makan sahur tu tak nak sedap dah rasanya. Buat klik, buat pergi buka puasa makan dengan nasi ni kata. Dah. Sekat tu dulu. Kemudian kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yasha wa 'amalin la yanfa'u wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna taqsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه على تخصيص والحمد لله بالبر والتناهي حمدا كثيرا دائما فلسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وضربات لنا في ديننا وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واغفرنا يا نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله